وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Nazir, Ahli Jawatan Kuasa, Tuan Imam, Tuan Bilal, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertamanya, alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran kepada Allah Taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberikan peluang untuk kali yang seterusnya bagi kita menghidupkan malam Ramadan. Malam berapa tu? 6. Ya, malam ni kita masuk pada malam yang ke-6 Ramadan. Dan kita berdoa agar Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan yang kita kerjakan dalam sepanjang Ramadan yang telah pergi. Daripada tempoh 5 hari ibadah kita dalam bulan Ramadan pada tahun ini yang telah berlalu, ia tidak akan kembali lagi melainkan pada tahun hadapan. Maka para salafus salih, setiap kali berlalunya Ramadan, hari demi hari, saat demi saat, melainkan itu merupakan suatu ujian bagi mereka dan satu perpisahan bagi mereka. Dan di antara kebimbangan mereka adalah kekhawatiran apakah amalan mereka yang lalu diterima oleh Allah dan diganjari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, pada setiap malam dan siang hari daripada Ramadan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memilih ada di kalangan hamba-hambanya. Daripada saat kita berbuka puasa, demikian juga pada malam ini sehingga kita bersurai, daripada salat malam dan menjelangnya subuh, mereka yang dipilih oleh Allah untuk diberikan pembebasan daripada api neraka. Kerana di sana adanya hadis dalam riwayat Imam Ahmad yang mana Nabi SAW bersabda, "Inna lillahi mutaqa'u minan nar wa dhalika fi kulli laylah." Sesungguhnya bagi Allah Ta'ala itu adanya di kalangan hamba-hambanya yang Allah berikan pembebasan daripada neraka Allah, dan hal itu dipilih oleh Allah Ta'ala pada setiap malam. Jadi malam pertama, malam kedua, malam ketiga, kita dah malam ke-6. Dah dalam 5 malam ni tuan-tuan, dah ada antara kalangan hamba Allah di seluruh dunia, di kalangan orang mukminin yang Allah perintahkan malaikat keluarkan mereka dalam senarai ahli neraka, atau bebaskan mereka daripada antara hamba Allah yang akan menjadi bahan bakaran api neraka. Sebab itu salah satu daripada amalan yang perlu kita suburkan dalam Ramadan ini adalah qiyamul lail. Kerana itu salat malam adalah merupakan salah satu daripada ibadah yang terawal disyariatkan sebelum kefarduan salat 5 waktu. Kalau tuan-tuan tengok wahyu antara yang terawal yang turun kepada baginda Nabi SAW
sebelum Allah memerintahkan baginda untuk menyampaikan dakwah atau untuk memberi kekuatan kepada baginda untuk menerima wahyu dan beramal dengan wahyu, Allah suruh Nabi salat malam dulu. Ya ayyuhal muzammil, ini antara ayat yang kedua terturun awal di dalam Quran. Ya ayyuhal muddaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Wahai orang yang berselimut, bangun, sampaikan dakwah. Tapi sebelum tu Allah kata wa rabbaka fakabbir, bagi Tuhan kamu besarkan dia. Antara disuruh besarkan Allah adalah solat malam. Kerana itu antara rahsia ramai orang tak tahu kenapa puasa mereka jadi lemah, tak semangat, malas, rasa mengantuk. Bukannya mereka ketika puasa sikitnya tidur, tapi sikit-sikit tidur. Masa apa jadi macam tu? Kerana mereka gagal untuk mencari kekuatan rohani, walaupun mereka mendapat kekuatan jasmani. Kekuatan jasmani daripada sahur, daripada buka puasa tadi, tapi itu tak cukup. Antara Allah ajar para anbiya dan rusul alaihimussalatu wassalam, nak dapat kekuatan rohani yang menentukan kekuatan jasmani adalah qiyamul lail. Kerana itu disebut dalam riwayat hadis yang lain, salat malam adalah Nabi namakan dia maqdabatul, hidangan para nabi dan rasul. Hidangannya makanan. Macam mana kita tiap-tiap hari tak makan, macam tu para nabi tiap-tiap malam tidak akan meninggalkan qiyamul lail, kerana makanan malam mereka adalah salat malam. Disebabkan kerana itu, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada setiap malam-malam Ramadan kita pastikan kita manfaatkan kebanyakan daripada malam-malam Ramadan ini. Saya nak kongsikan, para ulama membahagikan 7 tingkatan qiyamul lail. 7 tingkatan qiyamul lail di kalangan para salafus salih. Kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah, tingkatan yang pertama adalah mereka menghidupkan seluruh malam. Maknanya daripada Isya mereka hidupkan seluruh malam sampai menjelang subuh dengan wuduk Isya. Confirm tak lulus. Maknanya kita nak sampai tahap ni payahlah. Ini orang yang dah biasa sembahyang, kita baru nak biasa-biasakan. Jadi tak sama tu, ya. Kerana itu kita tengok ada riwayat yang menyebutkan Imam Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit diriwayatkan selama lebih daripada 20 tahun beliau salat subuh dengan wuduk Isya. Mungkin bagi orang yang tak biasa, dia kata, takkan tak buang air, ya. Tapi kalau benda tu dah jadi satu kelaziman, maka amalan itu menjadi satu kelazatan bagi mereka, dan tidak Allah pelihara ibadah mereka daripada gangguan-gangguan yang menghalanginya. Tabakat yang kedua, mereka menghidupkan separuh malam. Separuh malam mereka rehat, separuh yang baki mereka bangun. Tuan-tuan bahagi daripada maghrib sampai ke subuh lebih kurang 11 jam. Jadi kalau kita bagi 2, kita dapat 5 jam setengah.
Jadi 5 jam setengah mereka beribadah, 5 jam lagi lebih mereka istirahat. Ini tabaqat yang kedua. Tingkatan yang ketiga adalah mereka menghidupkan 1/3 malam yang akhir. Bahagikan malam kita pada 3/3. 1/3 pertama, 1/3 kedua, yang 1/3 yang hujung, yang disebut dalam hadis yang sahih, di mana Allah turun ke langit dunia untuk memperkenankan 3 perkara. Ini rahmat Allah yang begitu luas, untuk perkenankan doa, memberikan keampunan, dan juga memberikan afiat kepada hamba. Ini 1/3 yang akhir. Ini yang disebut dalam surah Al-Muzammil, yang Allah kata nisfahu awin qus minhu qalila. Bangunlah separuh malam ataupun kurang daripada separuh malam itu, yakni 1/3 yang akhir. Kemudian ini adalah pilihan Nabi SAW. Sebenarnya Nabi boleh solat daripada isyak sampai subuh tak tidur, Nabi boleh buat itu. Tapi kerana Nabi SAW menjadi contoh kepada umat, kalau Nabi buat, takut umat dia tak boleh buat. Tapi Nabi buat hal ini bila 10 malam yang terakhir, ahya layla kullah. Tapi untuk yang awal ni Nabi bagi diskaun kat kita lah, kerana tak nak membebankan umat. Ini adalah qiyam yang paling baik. Tuan-tuan bangun di 1/3 malam yang akhir. Kerana ada hadis Nabi kata, sebaik-baik solat malam adalah solat malam Nabi Daud. Baginda tidur sampai separuh malam, kemudian bila masuk 1/3 malam yang ketiga, baginda bangun solat. Tinggal lagi 1/6 yang hujung menjelang subuh, baginda tidur. Bila subuh, bangun balik. Ini paling payah. Biasa kalau kita bangun 4 pagi, dekat-dekat pukul 5.30, kalau bukan musim puasa lah, tidur. Pukul 6 bangun balik, confirm 6 petang. Ya. Tapi kalau tuan-tuan boleh buat jadi, buatlah. Nak dekat subuh tu tidur, subuh bangun balik, dapat 2 kali pahala berjaga malam. Satu jaga 1/3, satu lagi jaga untuk subuh tu, 2 kali jaga. Ini qiyam yang paling baik kalau boleh buat. Tabaqat yang keempat, tingkatan keempat. Kita dah berapa? Macam ni, Zat? Kita berapa? Berapa minit? 5. Okay. Tabaqat yang keempat, menghidupkan 1/6 malam yang hujung, maknanya lagi ringkas. Yang ni kalau tak boleh buat yang tadi tu, tuan-tuan ambil lagi hujung, masa kecederaan. Bahagikan malam kepada 6/6. Lepas tu kira 1/6 yang akhir, bangun waktu tu. Lebih kurang pukul 5 pagi, macam tu tuan-tuan bangunlah. Itu dah kira hujung tu. Tabaqat yang kelima, tingkatan kelima, cara nak buat qiyamul lail, iaitu mereka tidur sehari, mereka solat malam hari berikutnya secara bergilir. Ada hari buat, ada hari tak buat. Ada lusa buat, tulat tak buat, nanti buat balik, lepas tu tak buat. Rehat sehari, buat sehari. Atau seminggu sekali buat, setiap minggu buat, atau sebulan sekali. Jangan setahun sekali. Ya, buat secara bergilir-gilir, atau 2 hari sekali, rehat sehari, 2 hari pula. Itu namanya takdir, tabaqat takdir. Ini ulama silam semua buat kaedah ni.
Tapi mereka buat bukannya seluruh hidup mereka bangun saja sembahyang malam tak tidur, tak. Mereka tukar-tukar jadual mereka. Ini jadual qiyam mereka, mengikut tahap-tahap kesibukan mereka jugalah. Kita kadang tak sibuk pun, tapi tak boleh buat pun macam lima ni. Baik, itu dipanggil tabaqat takdir. Tingkatan yang keenam, ini paling senang lah, iaitu mereka hidupkan malam hanya dengan kadar 4 atau 2 rakaat. Bangun malam takat nak semayang 2 rakaat saja, bukan bangun pukul 5 ni. Katakan subuh pukul 6:03, kira dia takat boleh dapat 4 atau 2 rakaat, kerana beramal dengan hadis yang Nabi kata, salatlah malam walaupun kadar kamu memerah susu kambing, maknanya dengan kadar yang ringkas. Itu lebih baik 2 rakaat yang kamu buat, itu lebih baik daripada dunia dan isinya, dari segi kedudukan nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tabaqat yang terakhir, tingkatan ketujuh, ni paling lowest ranking. Kalau main game tu bukan amateur ni, beginner. Ni beginner. Siapa nak start nombor 7 dulu, jangan nombor 1. Kalau start nombor 1 confirm. Lusa what? Masuk what tak biasa, tak cukup tidur, tak tidur langsung malam, tak biasa kan. Iaitu mereka menghidupkan di antara 2 isyak. Apa benda 2 isyak tu? Yakni salat isyak berjemaah dan subuh berjemaah. Ya, isyak solat berjemaah di masjid, kemudian solat subuh berjemaah di masjid, dan lepas isyak antara 2 tu mereka melakukan witir sahaja. Ni beginner. Ya, kerana disebut dalam hadis Nabi SAW, baginda menyatakan bahawasanya siapa yang solat isyak berjemaah diberikan baginya pahala separuh qiyamul lail, dan siapa yang solat subuh berjemaah pula pada keesokan hari, maka dituliskan baginya pahala qiyam sepanjang malam. Ya, pahala qiyam sepanjang malam. Ini yang beginner. So kita buat daripada nombor 7 naik nombor 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, takat mana yang boleh lah. Kerana ulama kata kalau kita tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, jangan langsung tidak ada daripadanya bahagian yang kita lakukan. Saya nak kongsi sikit kat sini mengenai beberapa contoh yang disebutkan salat malam di kalangan para salafus salih. Sebelum tu kita kena ketahui dalam hadis Nabi SAW disebutkan dalam riwayat At-Tabrani dengan sanad yang baik, baginda menyatakan mahkota kemuliaan bagi orang beriman itu adalah solat malam. Baginda menyatakan wa'lam anna syarafal mu'min qiyamul lail. Ketahuilah orang beriman itu darjat kemuliaannya adalah terletak pada solat malam dia. Ya, terletak pada solat malam. Dan sebagai pengakhiran tuan-tuan, saya nak share berkenaan dengan beberapa tips bagaimana kita nak gandakan pahala solat malam kita dengan beberapa gandaan. Yang pertama saya dah sebut tadi, solat isyak dan subuh berjemaah di masjid sepanjang Ramadan. Bukan takat sepanjang Ramadan, tuan-tuan buat sepanjang hayat. Tuan-tuan balik di akhirat
Allah bawa datang salat fardu ditimbang, bersama dengannya ada ganjaran salat malam sebagai allowance, walaupun kita tak bangun sembahyang malam. Yang kedua, bila kita salat malam, tarawih dengan imam atau qiyam bersama dengan imam, selesaikan dia bersama imam. Kalau imam sembahyang 8, habiskan 8. Ya, kalau imam salat 20, habiskan sampai 20. Kalau imam tak habis, tuan-tuan habis dulu, tuan-tuanlah imam. Imam tu lah makmum, dia tak habis lagi, tuan tak habis. Nampak tak tu? Kerana baginda kata, man shalla ma'al imam fala yansarif hatta yansarif al-imam husiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat dengan imam, dia tak beransur sampai imam habis, baginya pahala qiyamul lail. Tak mampulah ustaz, pergi nombor 3. Solat qabliyah zuhur 4 rakaat. Qabliyah zuhur buat 4. Hadis riwayat mursal daripada Abi Saleh meriwayatkan daripada tabi'in, menyatakan bahawasanya 4 rakaatin fi dhuhr qabla dhuhri ya'dilna bi salati sahri. 4 rakaat sebelum zuhur menyamai seperti kamu buat 2 rakaat di malam hari. Jadi kalau siapa tak larat bangun sembahyang malam, solat qabliyah sebelum zuhur 4. Kalau masa zuhur 4 pun tak larat, tahlilkan je. Apa yang dia boleh buat? Semua tak boleh. Malam tak boleh, siang tak boleh, apa yang boleh? Dah solat malam tak boleh, nak tidur, siap takkan tidur juga. Solat siap 4 rakaat sebelum zuhur. Kemudian tak boleh lah ustaz, tak boleh juga. Ada dalam hadis yang lain riwayat Al-Bukhari, Nabi SAW menyuruh kita setiap malam baca 2 ayat terakhir surah Baqarah. Paling senang Amanar Rasul sampai fansurna 'alal qaumil kafirin. 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah setiap malam. Kerana dalam hadis menyatakan man qara'a ayatain min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Siapa baca 2 ayat terakhir surah Baqarah pada satu malam, dicukupkan Allah baginya dengan 2 ayat itu. Imam Nawawi menafsirkan maksud Allah cukupkan itu 3 makna. Pertama, dengan 2 ayat tu Allah cukupkan baginya solat malam pada malam tersebut. Yang kedua, diselamatkan dia daripada gangguan syaitan. Yang ketiga, pada malam itu dihindarkan dia daripada musibah, kebakaran, rompak ke apa ke, insya-Allah. Ini sunnah Nabi ajar kita kena buat. Ya. Kemudian lepas habis baca 2 ni, last kali tuan-tuan, sebagai penutup, Nabi ajar satu lagi cara nak dapat pahala solat malam atau pahala qiyam lah. Pahala qiyam, kalau kita terjaga tengah malam, kita nak bangun sembahyang tak boleh bangun, rasa badan ni macam kena gam kerana berbuka tadi makan biryani gam, tak boleh bangun. Tapi Nabi kata, siapa yang terjaga di malam hari lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir, subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Kemudian dia doa, Allahumma ghfirli, ya Allah ampunlah dosa. Lepas tu dia tidur. Kalau dia bangun, dia wuduk, dia solat, Allah terima solat dia. Tapi Nabi kata kalau dia tidur, tetap dituliskan baginya pahala qiyamul lail.
Saya pernah juga terjaga, subhanallah, alhamdulillah, baca la ilaha illallah, tak ada habis tidur lah, tak dapat. Pastikan habis. Jangan suku-suku, separuh-separuh jangan. Baik, wallahu alam. Sekadar itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.